Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan kita pada hari ini, mencari keridaan Allah, mencari ilmu yang bermanfaat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha dalam menuntut ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan ke syurga. Dan kita mencari keridaan Allah dengan mencari ilmu yang bermanfaat ini, mudah-mudahan Allah berikan kita syurga dan Allah memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Baik, kita sambung balik pelajaran kita bab jujur, dan kita ada ke bab kecil dia nombor 3, jujur dalam perkataan dan perbuatan, muka surat 338. Dan kita tahu bahawa tajuk buku ini sendiri menunjukkan ensiklopedia akhlak salaf berkaitan dengan akhlak generasi yang terbaik. Sudah tentu ianya bersumberkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bersumberkan daripada yang lain. Kenapa? Kerana Allah telah mengisytiharkan Rasulullah, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu di atas akhlak yang besar, akhlak yang agung, dan tidak ada seorang pun yang mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemuncak akhlak yang agung dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu kita cuba mengikut jejak-jejak, rentak-rentak seperti mana yang dicontohi, yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk Rasulullah ajar kepada para sahabat dan juga kepada ummahatul mukminin, wanita-wanita di zaman itu. Ianya merupakan satu perjalanan yang baik. Ingat ya, akhlak dia tidak ada beza antara lelaki dan perempuan. Bab akhlak, bab hukum hakam ada beza. Selain daripada hukum-hukum fiqh tu semuanya sama. Sama ada masalah akidah, manhaj, ya, apa lagi? Ibadah dalam sebutan yang sama, tetapi dia akan terbahagilah perempuan dan lelaki. Yang lain daripada itu, muamalat yang lain itu semua mesti berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Jadi, baik. 3, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Apabila disebutkan kata jujur, fikiran kita langsung tertuju pada ucapan serta perkataan, sehingga dinyatakan bahawa kejujuran pada ucapan merupakan bentuk kejujuran yang masyhur. Ya, kerana biasa kepada kita ni bila jujur tu hanya pada perkataan. Ya, dan ianya merupakan satu kebiasaan bagi kita. Orang jujur, orang yang tak jujur. Namun begitu, seorang dikatakan jujur apabila menyatakan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada tanpa menambah atau tanpa menguranginya. Ya, ini amat penting ya. Apabila seorang itu dikatakan jujur apabila dia menyatakan kebenaran sesuai fakta yang ada tanpa menambah atau tanpa menguranginya. Ini termasuk dalam bab ilmu hadis. Kenapa? Ilmu hadis di antara yang dikatakan udul ini ialah orang yang jujur dalam menyampaikan tanpa lebih dan tanpa kurang, tanpa ditambah, tanpa dikurangkan. Dahsyat ya. Oleh kerana itu ulama-ulama hadis bukan macam ulama-ulama kita sekarang ni kebanyakan, terutamanya di Malaysia ni kan. Ustaz-ustaz kita, dia boleh tambah, dia boleh kurang, lepas tu dia boleh takwil kan. Ya, apabila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya tidak boleh ditakwilkan. Ini berbahaya ya, kerana tidak ada kejujuran dalam bab agama, kerana agama memerlukan kejujuran. Kita menyaksikan Allah berikan kepada Jibril alaihissalam wahyu, dan Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang Allah nakkan. Begitu jujur Jibril, yang sehingga digelarkan Al-Amin. Ya, dan Rasulullah begitu jujur juga yang mana dia menyampaikan kepada para sahabat seperti mana yang Allah nakkan. Dan para sahabat kita tahu mereka ini bersifat jujur, mereka tidak akan menambah dan mengurangkan
Apa-apa yang berkaitan dengan agama disampaikan kepada tabi'in. Dan begitulah silsilah hadis yang berterusan sehingga hari kiamat, yang orang yang jujur yang memikul hadis-hadis tersebut. Tapi sayang, 1000 kali sayang, manusia yang tidak mengenal apakah agama ini dan tak mengenal Rasulullah itu siapa, yang hanya sekadar mengatakan lafaz cinta kepada Rasulullah, tetapi penipuan dalam kisah cintanya, ya, apabila dia memutarbelit hadis dan mengambil hadis palsu, itu semua tak jujur sebenarnya, ya, tak jujur. Maka ia tidak sepantas, sesungguhnya Allah mengutamakan lisan daripada anggota tubuh yang lain. Dia mengangkat darajatnya dengan menjadikan dapat mengucap kalimah tauhid syahadah. Maka itu tidak sepantasnya orang muslim membiarkan indera yang dimuliakan ini berbohong, apalagi sampai berbisa dalam salah satu sifat orang munafik tersebut. Okay, kenapa sifat yang tidak adil ini, sifat orang yang berbohong ini adalah sifat orang munafik. Tidak mustahil bila kita menyaksikan dalam perjalanan kita di mahsyar nanti yang asalnya mukmin dengan kafir, tetapi setelah berada di mizan, lepas sahaja mizan, orang kafir dimasukkan ke dalam neraka direct terus, dan orang mukmin terbahagi kepada dua. Ya, orang mukmin yang ikhlas, orang mukmin munafik. Dan orang munafik ini kategori termasuk ahli bid'ah. Kenapa? Kerana mereka tidak jujur dalam membawa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Rasulullah menunggu di Haud, tiba-tiba Rasulullah melihat malaikat menghalang di antara umatnya masuk ke kawasan Haud, telaga. Ya, lalu dia kata, itu umat aku. Lalu malaikat mengatakan, kamu tidak tahu apa yang dilakukan selepas kewafatan kamu. Ini mengisyaratkan bahawa mereka ini ahli bid'ah, termasuk kategori orang munafik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Setiap Muslim wajib menjaga lisan agar selalu berkata jujur dan menjauhi dusta, membiasakan dengan ucapan-ucapan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sebab bagaimanapun perbuatan lisan bergantung pada pembiasan sehari-hari. Apabila dibiasakan jujur, nescaya ia selalu jujur. Di sebaliknya, apabila dibiasakan dusta, nescaya ia selalu dusta. Siapa yang mampu menjaga lisannya dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini perbuatan yang dikatakan kebiasaan. Kalau kita tak biasa jujur, baru nak jujur, ialah kalau nak tunjuk kita, maksudnya seorang itu ya dah biasa dengan tidak kejujuran, tiba-tiba nak tunjuk dia jujur, tak jadi. Ya, kejap je lepas tu hilang. Oleh kerana itu, ianya bukan satu perkataan yang kadang-kadang, tetapi perkataan kena selalu ada, perbuatan yang selalu kena ada dalam diri kita. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, oleh kerana itu, ya, kita ni kalau kita tengok kan, seorang yang dah biasa dengan perbuatan dia, dia masalah hati juga. Kalau hati itu ada sifat yang tak baik, dia akan keluar juga. Ya, kalau hati itu menjadi perkara yang tak baik sebagai asas dia akan keluar. Pasal kalau kita tengok ya, kebiasaan, ialah kalau seorang itu biasa dah cakap celupar dia, cakap yang tak baik, dia cuba tahan macam mana sampai satu puncak, dia akan keluar juga perkataan itu. Kadang-kadang sampai melatah pun dia keluarkan perkataan itu. Jadi ini menunjukkan perkara yang tak sihat. Bagi kita tak sihat. Oleh kerana itu ianya perlu dilatih. Kerana perbuatan itu merupakan satu perbuatan yang besar. Kerana kita cuba nak mengelakkan, bak kata orang, terbuka je mulut, kita perkataan tak baik keluar. Buka je mulut, kira nak bohong. Buka je mulut, jadi perkara yang tak sihat lah. Yang tu yang senang cerita. Rasulullah SAW bersabda, idmanu li sittan min anfusikum, adman lakumul jannah, asduqu idha hadathtum, wa awfu idha wa'adtum, wa addu idha tu'mintum, wahfadhu furujakum, wa ghuddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda dengan maksudnya, jaminlah untukku dengan menjaga 6 hal berikut ini, maka ia akan menjamin syurga untuk kalian. Pertama, jujurlah ketika berbicara. Okay, ini 6 perkara yang boleh menjamin kita ke syurga juga. Pertama, jujur ketika berbicara. Kedua, tepatilah jika berjanji. Ketiga, laksanakan amanah jika dipercayai. Keempat, jagalah kemaluan.
kelima, tunduklah pandangan, dan keenam, jagalah kedua tangan. Ini 6 perkara merupakan wasiat kepada kita yang boleh kita fahami secara umum. Mana-mana perbuatan yang 6 ini boleh mendatangkan dosa, kita tahu. Jadi elakkan. Ya, benda ni clear. Benda ni amat clear. Bila kita baca tu kita dah tahu yang mana baik, yang mana buruk, yang mana dosa, yang mana tak dosa. Jadi jujurlah ketika bicara. Kalau menipu dah kategori tidak jujur. Tepatilah jika berjanji, kalau tak menepati maka kira tak berjanji, berjanji yang tidak tepat. Laksanakan amanah jika dipercayai. Kalau tak jalankan amanah maka dia tidak termasuk dalam orang ini. Jagalah kemaluan, maksudnya kategori yang jaga kemaluan ini ialah pertama, jangan berzina. Yang kedua, maaf kata, bagi kaum lelaki atau perempuan tak kira lah jenis onani, ya, maka ianya haram. Okey, tunduklah pandangan. Yang kelima, tunduklah pandangan, ya, baik, dan ini lelaki dan perempuan. Dan keenam, jagalah kedua tangan, yakni membuat perbuatan yang tak baik, termasuk dalam siri kita apa pegang gadget kita tu, itu pun termasuk dalam bab tangan. Gadget tak guna mulut, gadget guna kaki, ya, gadget guna tangan, gadget tak guna ketiak, guna tangan. Maksudnya itu bab. Tidak hanya di atas orang lalu berkata sekali sedang bercanda juga akan mendapat rumah dan bahagian, ya, di tengah syurga. Baginda bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin rumah di pinggiran syurga bagi orang yang meninggal perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Dia berdebat walaupun dia tahu dia betul, orang nak berdebat dengan dia, ya, dia berhak untuk berdebat pada ketika itu, ya, dia mempertahankan hak dia, maka kalau dia tinggal lebih baik. Tetapi kadang-kadang kena juga kita mempertahankan, dia tengok keadaan. Kalau kita tengok kalau aku lawan pun tak ada keuntungan, maka tinggalkan. Kerana kita menyaksikan dalam bab ini pertembungan antara Yusuf dengan Zulaikha, ya, di sini ulama mengatakan perlu mempertahankan diri, ya, perlu mempertahankan diri terutamanya dalam suasana yang mengaibkan. Okey, maka itu dibenarkan. Tetapi kalau kita tahan nak kata apa, pokok yang paling tinggi di dunia ataupun kereta paling cantik, tak payahlah. Kalau nak berdebat benda tu, nak menang sampai nak orang tu nak tegak benang basah, biarkanlah dia tegak benang basah, kata orang, biarlah. Ya, kita kalah pun tak apa. Kalah tak rugi, menang pun tak dapat piala. Okey, biarkanlah. Tetapi kalau benda yang tu agak perlu sangat-sangat untuk membela kita, membela hak harta kita, membela berbagai-bagai, itu insya-Allah boleh dibenarkan untuk mempertahankan. Ya, jadi aku menjamin sebuah rumah, sebuah istana di pinggir syurga. Kalau sebutkan rumah tidak berapa menarik, kenapa? Di sini bila menyebutkan syurga, mesti dia kedudukannya istana. Orang yang meninggalkan perdebatan walau berada di pihak yang benar, ya, dia tinggal berdebat. Okey. Kemudian aku menjamin rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun pada konteks bercanda ataupun berseloroh. Di sini datang haramnya, ya, ataupun dilarang dalam Islam prank, ya, istilah yang digunakan berseloroh cara prank tu. Ya, prank tu tak ke, ya, nampak macam ni tapi dia saja nak seloroh, nak orang gelak. Tak boleh. Ya, itu merosakkan sifat kita untuk memiliki syurga. Kita nak, kalau boleh 4-4, 3-3 ni kita nak, ya, untuk dimasukkan ke dalam syurga, nakkan mahligai dalam syurga. Kenapa nak dapat mahligai dalam syurga ni? Ya, ada amalan-amalan dia yang Allah bagikan. Di antaranya, apa dia? Ya, okey, good, pandai. Ya, bina masjid. Okey, tapi masalahnya kita tak mampu nak bina masjid, kan? Tapi boleh kita infakkan sebahagian. Tapi kita tengok masjidnya bagaimana. Dan saya amat nasihat dalam bab-bab ini, betul bina masjid, tetapi tengok masjid tu pertama, ya, untuk siapa. Kalau untuk golongan yang sesat, tidak dibenarkan. Ya, itu bukan masjid yang baik, itu masjid dirar, masjid yang memudaratkan. Yang kedua, kadang-kadang kita tengok orang iklan, ya, kita terbaca orang iklan, okey, nak berwakaf masjid untuk membina kerawang-kerawang masjid. Ya, nak bagi cantikkan masjid. Itu pun bagi saya tidak
diperlukan, ya, tidak akan mendapat pahala. Kerana apa? Kerana di antaranya hadis Rasulullah mengatakan di akhir zaman di mana manusia ini akan berbangga-bangga dengan masjidnya. Kenapa? Kerana cantik, bukan kerana ramai. Oleh kerana itu ianya tidak kena. Kalau sekadar nak betul renovation itu ini cantik, boleh. Tetapi kalau nak katakan berkaitan itu, ini berkaitan kerawang kecantikan, kita rasa tak kena. Hatta kubah itu pun kita lihat, kita pertikaikan. Kalau menara tu boleh terima. Kubah kadang-kadang kubah tu dia sebesar-besarnya boleh buat 4-5 biji rumah murah kan. Maka tak payah. Ya, baik. Yang mana tadi? Okey. Jadi nak macam mana kita masuk bab tu ya, mencantikkan masjid. Okey. Berarti nak mendapatkan syurga. Okey, baik. Apa lagi yang boleh nak mendapatkan syurga, istana mahligai syurga tu? Okey. Bila masuk pasar kan, bila masuk pasar katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun dalam riwayat yang lain biyadihil khair kulluh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Rasulullah kata apa? Barang siapa yang membacanya bila masuk pasar, tak kiralah pasar mana, pasar sehari, pasar malam, pasar Senin, pasar apa semua, termasuk mall ke, ya, yang mana tempat itu adalah tempat perniagaan, maka kita baca ayat itu, maka Rasulullah mengatakan Allah akan mengampunkan beribu-ribu kesalahan dan memberi kepadanya beribu-ribu kebaikan dan dibenakan sebuah mahligai di dalam syurga. Simple je kan? Tiap-tiap hari kita pergi pasar, tapi ya Allah terlupa nak baca. Ya, baca. Ya, jangan biarkan terlupa. Sayang, bayangkan kalau kita ni hari-hari pergi mall, ya, nak pergi NSK ke nak pergi apa, kita baca tu, Masya Allah, tuan-tuan dan perempuan, berapa banyak mahligai yang kita akan dapat nanti di akhirat kelak. Ya, tak payahlah set-setkan, cukup kita baca, insya-Allah Allah akan bagikan. Ya, Allah bagikan sebuah mahligai yang begitu besar dan diampunkan kesalahan kita yang banyak dan diberikan kebaikan kita yang banyak. Kan? Senang je. Ya. Okey, ada lagi tak? Yang paling senang. Okey, baik, betul. Okey. Yang paling senang adalah baca qul huwallah 10 kali tiap-tiap hari. Just 10 kali. Bahkan Umar mengatakan, kalau lebih ya Rasulullah, kalau lebih lagi baik. Jadi qul huwallah bukan tak susah pun. Bagi saya kalau qul huwallah tu tak sampai 5 minit rasanya, ataupun 3 minit tak sampai. Ya, kita dah baca qul huwallah dalam 1 minit tu mungkin 3 ataupun 4 kita boleh settle. Bayangkan ya, boleh dapat istana. Tuan-tuan dan puan-puan, jadikan ia zikir harian kita. Ya, walaupun dia tak masuk dalam zikir yang disabitkan dalam hadis-hadis zikir pagi dan petang, kita buat zikir ini kerana nak mendapatkan syurga. Ya, 10 kali. Ya, simple je. Dan memang lepas tu berkaitan dengan solat rawatib, sunat rawatib yang dibuat 12 rakaat. Ya, 2 subuh, 2 qabliyah subuh, 4 qabliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur. Itu dah berapa? Dah 8 kan? Kemudian 2 ba'diyah maghrib, 10 dan 2 ba'diyah isyak. Jadi 12 rakaat, yang mana Ummu Habibah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan aku tidak pernah meninggalkan setelah aku dapat tahu hadis ini. Baik, insya-Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan jadi dalam bab ini tidak dibenarkan berseloroh, berlawak untuk seloroh. Kadang-kadang kita tengok pelakon-pelakon pun dia banyak lawak dia dalam keadaan menipu, dia berseloroh kan. Okay, maka itu pun menjadi isu jugalah. Ya, kesalahan dalam siri hadis-hadis mengikut rentak hadis-hadis, mengikut kefahaman hadis ini. Kemudian wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu, dan aku memberi jaminan sebuah mahligai di dalam syurga yang paling tinggi bagi orang yang sebuah mahligai di dalam syurga yang paling tinggi, ya, bagi orang yang berakhlak mulia. Okey,
hassana khuluquhu, maksudnya orang yang memperbaiki akhlak, dia cuba nak mempersembahkan, yakni bila menonjol kepada manusia ataupun bermuamalah dengan manusia, dia membicarakan cara akhlak yang baik. Okey, ini di antara, memang kalau kita saksikan dalam hadis-hadis pun, kedudukan husnul akhlak ini akan mendapat kedudukan yang cukup tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan selalu berkata jujur, seseorang terhindar dari sifat orang munafik yang sebagaimana sabda Rasulullah, ada 3 tanda orang munafik: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia khianat. Jadi kita, wallahu alam, tak ada siapa yang secara kasar boleh mengetahui sifat orang munafik, ya, secara kasarnya. Oleh kerana tu kadang-kadang kita tengok orang ni buat perangai orang munafik, kita boleh kata itu perbuatan orang munafik, ya, itu perbuatan sifat orang munafik, tapi tak boleh kata kamu ni munafik. Itu tak boleh, ya, kerana hakikat munafik itu dia berkaitan dengan masalah dalaman akidah, tetapi perbuatan-perbuatan itu mungkin menonjol, tetapi kita boleh kata itu sifat, bukan dia tu munafik, tapi sifat tak dia jauh galak, ya. Kenapa? Sifat ini ia akan menjadikan kebiasaan dan ianya akan na'udzubillah. Okey. Ini di antara yang 3 yang disebutkan dalam kisah yang lain pula, asar yang lain. Seperti Huzaifah sendiri menceritakan, dia secara kasar di antara sifat-sifat orang munafik ini, mereka tidak akan beramal di waktu bersendirian, dan ya, macam nak bersedekah senyap-senyap, mereka tidak tahu bab itu, mereka tak nak, kerana mereka ini kebiasaannya bila beramal mesti orang nampak. Itu sifat munafik. Jadi bila kita bersedekah senyap-senyap, kita solat sunat tu senyap-senyap, kan, solat fardu bagi kaum lelaki kena tunjuklah. Itu tak boleh. Kenapa? Memang lelaki duduknya di masjid dalam solat fardu, tetapi bagi kaum wanita sebaik-baiknya di rumah. Cuma nak menceritakan itu pasal siri solat sunat Rasulullah banyak melakukan di rumah-rumah, di dalam rumah ni, ya, dan terutamanya bila dikaitkan solat qiyamul lail. Kerana itu saya amat menasihati kepada sahabat-sahabat yang melakukan solat qiyamul lail, ya, tak payahlah nak di message kepada kawan-kawan, tak payah. Ya, satu nasihat, kadang-kadang kita tengok WhatsApp pukul 3 pagi, jom bangun qiyamul lail, tahajud, ya. Bagi saya itu hak. Kalau ialah saya tak setuju kerana ianya ada unsur yang tak kena. Kalau dia cakap waktu tengah malam tu lepas isyak ke, okey jom malam ni kita qiyamul lail, okey, itu tak apa. Lepas tu dia buat, ada cerita, alhamdulillah, tak payah ceritalah. Maksudnya kalau dia bercakap begitu menunjukkan dia, orang tak tahu dia bertahajud di tengah malam ataupun tidak, ya, kerana benda itu adalah mengisyaratkan sifat orang yang mulia, sifat orang yang tidak munafik. Tetapi bila dia masukkan mesej tu tengah-tengah tiap-tiap hari pukul 3 pagi, rasa tak berapa selesa lah bagi saya, wallahu alam. Dalam hati mereka itu hanya Allah yang mengetahui. Tetapi kalau untuk anak-anak, itu lain cerita, ya, anak, suami, isteri, itu lain cerita. Tetapi kalau untuk orang luar, kita katakan tak berapa nak kena. Kenapa? Ada unsur yang tak kena, itu yang senang ceritalah, ya. Begitu juga dengan amalan-amalan apa jugalah amalan sunat, ya, yang tidak perlu dijaharkan, ya, sehingga kan dikisahkan seorang tabi'in atau tabi'in yang mana sampai dia berpuasa dalam rumah tu pun isteri dia tak tahu, keluarga dia tak tahu, ya, isteri dia hidang. Lepas tu isterinya ke belakang apa semua, ialah urusan-urusan biasa di zaman itu, begitu keadaannya. Dia tengok makanan dah habis, kan, ya, dia tidak tahu bahawa suaminya bungkus makanan itu dan beri makan kepada orang di luar sana, ya, sampai orang tak tahulah. Begitu juga dengan kisah apabila orang bersedekah secara senyap-senyap yang dikaitkan dengan cicit atau apa, lepas cicit piat apa nama saya pun tak tahu, ya, kalau ikut Perak lepas anak cucu cicit piut, lepas piut tu piak, wallahu alam, kan. Tapi nak menceritakan waktu dia pada tiap-tiap hari di kawasan mereka ini, pada tiap-tiap hari didapati makanan seperti gandum, beras secupak, kena pula zaman sekarang ni, kan, beras susah nak dapat. Oi, ini bagus ni kalau siapa nak bersedekah ni, ya, letak satu kampik beras. Oh, masya-Allah. Saat inilah orang berdoa bersyukur pada orang yang bersedekah ni, ya, dengan harga yang mahal. Okey. Dia letak pada tiap-tiap hari sebelum subuh tu, orang buka je lepas subuh tu,
Siapa yang bagi? Mereka tidak dapat kesan kerana zaman dulu ya, nak mengintainya satu bab, nak orangnya cukup cekap sampai mereka tak tahu. Sehingga bila mereka ketahui bahawa orang yang bersedekah ini yang dikatakan cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, apabila hari kematian dia, okey, tak apa lagi. Esoknya bermula tak ada dah. Ya, makanan-makanan tu pada orang miskin di kawasan itu. Hari ke berikutnya pun tak ada. Dah seminggu tak ada, lalu mereka ketahui bahawa oh, dialah orangnya yang selalu mengimpak, ya, memberi makan kepada fakir miskin. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu rahsia sekali kerana nak mencari keredaan Allah dalam siri amalan-amalan. Jom kita lakukan yang mana boleh. Okey. Sesungguhnya orang senantiasa berkata jujur tidak akan pernah merugi sedikit pun. Nabi bersabda, "Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka fid dunya, hifdzun amanatin wa sidqu hadithin wa husnu khaliqatin wa iffatun fi tu'matin." Ada 4 perkara jika seseorang itu jika semuanya ada padamu, nescaya kamu tidak akan merugi meskipun terluput dari keuntungan dunia. Pertama, jujur dalam bertutur. Ya, subhanallah, jujur dalam bertutur. Yang kedua, menjaga amanah. Yang ketiga, akhlak mulia. Dan yang keempat, berhati-hati dari mengonsumsi makanan yang haram. Okey. Yang ni berhati-hati dari mengambil makanan-makanan yang haram, ya. Oleh kerana itu halal haram ni kena jaga. Okey. Jadi 4 perkara ini kalau tak dapat pun tak kalau dunia ni terlepas pun dikatakan tidak rugi. Kenapa? Kejujuran ini satu besar, benda yang terlalu besar. Bila orang tengok dalam keadaan kita terdesak pun kita masih lagi jujur, kan? Subhanallah. Dia ada kedudukan sebenarnya yang dikatakan izzah, kemuliaan diri itu ada. Ya? Dan kedudukan kemuliaan diri ini bukan senang. Apatah lagi dunia ini dipengaruhi oleh harta dunia sekarang ni sebagai cagaran, ya. Baik. Begitu pula dalam perbuatan, setiap Muslim sejati akan senantiasa jujur manakala bermuamalah dengan orang lain, jujur manakala sewaktu bermuamalah dengan orang lain. Tindak tanduk serta perbuatannya jauh dari kedustaan atau kebohongan. Dia pun tidak mahu menyuap, menipu maupun membuat curang kepada sesama mereka, ya. Tak mahu berasuah, menipu maupun berbuat curang kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, wallahu alam, ya, perkara ini amat menggerunkan bila kita saksi yang mana Rasulullah larang masyarakat kita buat, ya. Hanya Allah yang mengetahui kedudukan mereka. Namun kita lah kena jaga, ya, bila pengkhianatan, penipuan, apa lagi yang dicakap, ya, berbagai-bagai amalan-amalan rasuah, amalan-amalan korupsi, apa tu, ya, masalah integriti yang tidak jelas. Okey, jadi kita minta lindung lah. Yang pertama kita minta lindung, Allah selamatkan kita. Kita minta lindung, Allah selamatkan keturunan kita, keluarga kita, ya, daripada membuat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita berhadapan pada zaman yang menakutkan, ya. Zaman ini adalah zaman yang menakutkan. Kerana nak dijadikan perkara-perkara ini semua yang mana bercanggah dengan agama kita nak dijadikan normal. Itu yang dikatakan, disebutkan dengan normalisasi, ya. Berbahaya, sebenarnya berbahaya sangat sehingga benda-benda yang haram dinormalkan. Cubalah tengok, kita boleh tengok TikTok, boleh tengok Facebook, YouTube, yang mana kadang-kadang benda tu jelas haram. Ya, jelas haram, ditunjuk di depan orang ramai. Apa maksudnya tu? Ya. Apa maksud nak dinormalkan sampai orang kata biarlah, tak usah layan dah, kan? Benda begitu yang mereka nak. Bila tak dilayankan, maksudnya itu bukan mencegah kemungkaran. Pihak berkuasa yang perlu mencegah kemungkaran dalam bab-bab ini. Kita akan lihat kerana hadis dah menceritakan, tattabi'anna sanana alladziina min qablikum, ya, kamu akan mengikut jalan-jalan orang yang sebelum kamu, ya, Yahudi, Kristian, ya, yang mana mereka membuat perkara-perkara mungkar. Kita saksikanlah mereka, macam tuan-tuan dan perempuan yang pernah duduk di negara barat, hidup di negara Europe, di tempat-tempat yang na'udzubillah min zalik, ya, mereka buat seperti binatang di tepi jalan, di pinggir jalan, di padang-padang, ya. Itu
walaupun ialah macam saya hanya mendengar cerita sahaja. Ya. Jadi cuma nak menceritakan ianya akan dinormalkan di bumi kita dengan oleh golongan-golongan liberal, golongan-golongan yang tidak ada agama ini. Ingat ya, mereka tak ada agama ni. Ya, walaupun selain daripada Islam, mereka ni tidak ada agama sebenarnya, pendirian mereka tak betul. Ya, mereka tidak ada benda-benda yang akan menghalangkan perkara-perkara tersebut. Sedangkan kita yang beragama ni, iman itu yang akan menghalangnya. Na'udzubillah, kita menyaksikan ya dengan perbuatan-perbuatan yang jelas, ya dah berapa, terutamanya dalam masalah pergaulan lelaki dan perempuan, berapa banyak anak zina yang kita saksikan, anak haram yang dikatakan anak luar nikah, ribu, menunjukkan berapa ramai yang melakukan zina, ribu, ya, berpuluh ribu. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan dan puan-puan, minta lindung pada Allah. Golongan-golongan ni mereka yang pemikiran liberal, mereka tak kisah kerana pendirian mereka. Kita sebagai orang yang beriman kena ada pendirian yang tegas, ya, untuk mengajar masyarakat bahawa dunia kita ini bukan dunia binatang. Ya, dunia kita ini adalah milik khalifah yang Allah katakan. Ya, ingin sewaktu dia nak menjadikan adab, dia katakan ingin menjadikan khalifah. Baik, ala kulli hal. Muslim sejati itu sentiasa tampil apa adanya, jauh dari kepura-puraan dan kepalsuan demi menjaga gengsi atau demi meraihkan pujian. Ini di antara sifat-sifat yang na'udzubillah. Ya, kadang-kadang dia ni orang-orang yang penjilat ataupun orang-orang yang dikatakan tak ada pendirian, ikut sana ikut sini, dia termasuk dalam kategori orang munafik. Yang mana Allah katakan dalam surah atau surah An-Nisa, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Dia bukan orang sana dan bukan orang sini. Ya, dia talam dua muka dan dia akan dihina di akhirat kelak. Okey. Tidaklah ditampil glamour dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, sekadar supaya terlihat sebagai orang kaya, atau sebaliknya, ia memakai pakaiannya lusuh dan kumal agar tampak sebagai orang zuhud. Rasulullah menghina orang yang demikian. Ya ini dalam sabdanya, ya. Kita kadang-kadang kita ingat bila kita mengatakan sifat-sifat yang munafik ni pada orang-orang awam je. Hatta para ustaz, para alim ulama pun dinasihat supaya berhati-hati. Ni misalnya dibagikan. Ini di antara talbis iblis. Ya, talbis iblis yang mana kadang-kadang orang tu dia nak tunjuk dengan dia tak ada apa-apa tapi dia nak tunjuk dengan kehebatan dia. Dia pakai baju smart. Tak apa, bukan menghalang pakai baju smart. Tapi dia nak tunjukkan kononnya dia seorang yang kaya di depan masyarakat. Lepas tu dia putar balik, dia tipu. Itu satu. Dan kedua, yang ni pula dia pakai kononnya dia seorang yang zuhud. Dia pakai yang corak cabik-cabik, cari kan. Supaya orang tengok dan menganggap dia zuhud. Itu semua talbis iblis belaka. Ya. Talbis iblis. Lepas tu di sana ada satu pula yang menarik sekali, ya, yang mengaku dirinya nakkan, oi, aku ni ada kegahannya. Maksudnya kegahannya itu ialah nak mencerita bahawa aku adalah kononnya keturunan Rasul, keturunan dia nak tunjuk tu, lepas tu dia putar balik hadiah Rasulullah. Itu di antara talbis iblis, permainan syaitan. Baik. Rasulullah bersabda, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbi zur. Seorang yang penampilan yang sesuatu yang bukan miliknya bagai orang yang memakai dua baju palsu. Okey. Nak menceritakan orang yang dia muncul bukan sifat dia sebenarnya, ya. Bukan sifatnya. Maka dia seolah-olah seorang yang memakai baju palsu. Ya, memakai baju tipu. Maka di sini adalah satu perkara yang tidak baiklah, ya. Kalau kamu dah itu je baju dia, pakailah baju itu maksudnya, ya. Tapi kalau kita melihat, kalau semata-mata nak menonjol bukan untuk kebaikan, yakni untuk mudah-mudahan kita berubahlah lepas ni, itu lain cerita, ya. Penampilan itu amat penting. Tapi kalau penampilan macam scammer lah kan, scammer kan dia menipu, ya, dengan penampilan dia tu. Ya, orang pun terpercaya, maka di situ bermasalah. Baik, tajuk kecil yang keempat, ancaman bagi pendusta, ancaman bagi orang yang tidak jujur.
Kejujuran melahirkan ketenangan, adapun kebohongan menyisa keresahan. Orang yang gemar berdusta selalu dihantui rasa was-was dan gelisah. Ya memang orang yang tak cakap betul ni dia akan merasa risau, betul ke? Nanti orang tahu mampus aku kan. Itu di antara tabiat orang-orang yang kebiasaannya tidak jujur. Dia dalam dilema. Dan ianya merupakan satu kejahatan, terutamanya bila menjadi saksi zur. Ya, ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, saksi zur ini neraka. Ya, azab dia pedih. Nak saksi zur ini saksi yang menjadi saksi penipu. Ya, dia dibawa ke mahkamah, lalu dia tahu tapi disebabkan orang dah bagi atau ni perkara-perkara tertentu, maka dia pusing cerita, maka dia saksi zur. Ya, kadang-kadang bila saksi zur ini orang yang betul boleh dipenjara. Dan juga orang yang betul boleh dibunuh, ya, sebab penipuan yang saksi yang tak betul itu. Naudzubillah min zalik. Oleh kerana itu kedudukan dia termasuk kabair yang disebutkan dalam hadis Bukhari itu, apa, isyraku billah, uququl walidain, dan juga syahadatul zur yang Rasulullah ulang berkali-kali. Yang mana pertama orang yang syirik kepada Allah, itu memang besar. Kedua, orang yang derhaka kepada mak bapak dia, menyakiti kedua mak bapaknya atau salah seorang darinya. Dan yang ketiga adalah orang yang menjadi saksi zur, ya, saksi palsu. Baik. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba riba. Kejujuran membawa kepada ketenangan, sedangkan kebohongan membawa kepada kegelisahan. Muslim sejati amat jauh dari kebohongan sebab ia takut dengan ancaman Allah terhadap pembohong. Seakan-akan tergambar di pelupuk matanya sabda Rasulullah, ehwal ancaman bagi pendusta. Diriwayatkan bahawa pada suatu malam Nabi bermimpi berjalan bersama dua orang jelmaan malaikat. Beliau bertutur, kami terus berjalan hingga menjumpai seorang lelaki yang ditelentangkan dan lelaki lain berdiri di atasnya sambil memegang besi pengait. Lalu ia mendekatkan ke sisi kiri wajah lelaki di bawahnya serta menyobek dari rahang hingga ke tengkuk dan dari lubang hidung hingga ke tengkuk dan dari mata hingga ke tengkuk. Lantas ia beralih ke sisi kanan wajahnya dan melakukan hal serupa. Setelah sisi yang kiri pula, seperti semula ia kembali menyeksakan dengan kait besi dan terjadi berkali-kali aku bertanya, Maha Suci Allah, ada apa dengan dua orang ini? Maka dikatakan, beliau lelaki yang engkau lihat rahangnya dan lubang hidungnya dan matanya dicabik sampai ke tengkuk adalah orang yang keluar rumahnya pada pagi menyebarkan kebohongan hingga terdengar ke penjuru kampung. Allahu Akbar. Okey, hadis ini yang diriwayatkan dalam Bukhari. Baik, kita bila membicarakan mimpi, tuan-tuan dan puan-puan, mimpi adalah satu perkara yang Allah anugerahkan kepada kita dan dia terbahagi kepada dua perkara, yakni ataupun tiga. Pertama, mimpi yang benar. Yang kedua, mimpi yang tipu. Dan yang ketiga, mimpi yang dikatakan adghasu ahlam, permainan mimpi sahaja, permainan tidur. Okay. Dan dalam bab mimpi ini, yang pertama, mimpi secara kasar bukan hujjah. Okay. Secara kasar bukan hujjah. Ya, jangan potong lagi. Okay. Mimpi secara kasar bukan hujjah kecuali mimpi para nabi. Okey, kecuali mimpi para nabi. Oleh kerana itu mimpi para nabi diasingkan dalam bab ini kerana mimpi para nabi semuanya benar. Okey, kerana mimpi para nabi termasuk wahyu. Termasuk wahyu yang kita lihat dalam surah As-Saffat, ya. Yang mana Allah As-Saffat, surah yang mana Allah mengarahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, ya, itu semua dalam mimpi, ya, dan dia dibenarkan. Kemudian begitu juga mimpi Rasulullah dan berbagai-bagai mimpi yang kita lihat. Rasulullah bermimpi, terutamanya hari Fathul Mekah, ya, dia bermimpi dan termasuk dalam hadis ini dia bermimpi. Maka jika riwayat itu sahih, maka mimpi itu adalah wahyu kepada para rasul, ya. Kenapa? Oleh kerana itu kedudukan Rasulullah, ya, dia sentiasa terjaga, ya, terjaga. Maksudnya dia sentiasa dalam keadaan bersedia untuk menerima wahyu. Okey.
Adapun mimpi selain daripada para rasul, dia itulah yang terbahagi kepada 3 juga. Yang pertama betul, bersyarat. Okey, betul dan bersyarat. Yang kedua tak betul tak ada syarat lah, memang tak betul lah tu. Yang ketiga, permainan mimpi itu biasa berlaku kepada kita. Okey. Mimpi tentang berkaitan dengan betul itu, ya, mungkin Allah memberi ilhamkan kepadanya, ya, dalam mimpi itu, terutamanya dalam kisah-kisah yang mana kita perlu lihat. Kerana apa? Dalam satu hadis mengatakan mimpi ini adalah satu juzuk dari juzuk nubuah yang diberikan kepada kita dengan syarat. Itu memang kena syarat. Pertama, okey, jika seseorang itu mendakwa mimpi bertemu dengan Rasulullah, okey, itu pun bersyarat. Bukan semua mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul. Ada hadis, ya Ustaz, kata syaitan tidak boleh menyerupai dengan Rasulullah. Betul. Hadis itu sahih, ya. Dalam mimpi syaitan tidak boleh menyerupai dengan Rasulullah. Bagus. Tetapi ingat, syaitan walaupun dia tidak boleh menyerupai dengan Rasulullah, tapi syaitan boleh mendakwa dia itu Rasul. Aku ni Rasulullah. Ingat ya, dia tak boleh menyerupai, tapi dia boleh mendakwa aku ni Rasulullah. Ya. Melainkan kita tahu sifat-sifat Nabi yang termaktub dalam kitab. Seperti kitab hadis Syama'il Muhammadiyah, dalam kitab itu menceritakan sifat-sifat Rasul. Pasal ini berpunca, ya, apabila seorang itu mengatakan, Ustaz, saya bermimpi Rasulullah, ya Allah, putih janggutnya dan bercahaya. Tuan-tuan dan perempuan, janggut Rasulullah tak putih, melainkan berapa helai saja. Itu dah lari sifat dia. Lari sifat dia. Berarti tak boleh. Oh ya Ustaz, saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukanya, kulitnya dia terang, kulitnya ala-ala Melayu sedikit. Dah lari dah. Itu dah lari dah. Yang satu pula, ya, datang berjumpa, saya bermimpi Rasulullah, orang dalam mimpi tu orang tu itulah Rasulullah, kan. Lepas tu kita tengok orang tu ala-ala Turki sikit, dengan tidak berjanggut, kan, bercahaya, itu pun bukan Rasulullah. Okey, nampak tak? Ya. Kita kena tahu di antara sifat-sifat seorang, di antara sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita boleh mendakwa. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, jika dia tu bermimpi dengan Rasulullah, lalu dalam mimpi itu dia kata mimpi bertemu dengan Rasulullah menganugerahkan zikir tertentu, ya, menganugerahkan zikir tertentu, sedangkan bila kita cari dalam hadis tak ada zikir itu, ya, itu bukan Rasulullah, itu syaitan. Ya, kenapa? Kerana agama telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah sempurna agama. Berarti semua siri amalan-amalan, zikir-zikir telah sampai kepada para sahabat. Adalah mustahil Rasulullah simpan bagi kat kita di akhir zaman ni pula. Mustahil. Ya, itu penipu, itu tipu. Yang ketiga pula, jika dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah katakan, ya, dalam kita dengar dalam satu klip video, ya, Rasulullah katakan dalam 1000 umat aku, ya, hanya 2 orang je masuk syurga, ya, lalu dibagikan zikir tersebut dari Tok Syekh yang bermimpi Rasulullah. Penipu, secara kasar penipu. Kenapa? Adalah mustahil, mustahil, ya, Rasulullah meninggalkan zikir itu, ya, untuk diberikan pada para sahabat. Oleh kerana itu, siapa yang mendakwa mimpi bertemu dengan Rasulullah tanpa, ya, dan berikan satu zikir, maka tanpa ada dalam kitab-kitab hadis, itu bukan Rasulullah, itu syaitan. Simple. Walaupun kalimah yang dibacakan itu merupakan kalimah Arab, bahasa Arab. Okey, jelas? Kalau itu pun dah tak betul, ini kan pula mimpi Tok Syekh berzikir apa, itu langsung tak betul. Okey. Jadi, kalau dia bermimpi dengan Rasulullah, isyarat-isyarat itu ada di dalam hadis ataupun, ya, yang disebut dalam hadis,
nasihat yang betul-betul ada tak lari daripada manhaj Quran dan Sunnah mengikut fahaman 3 guru yang terbaik, maka kita boleh terima. Okey, boleh terima. Itu pun mimpi seorang itu bermimpi dengan Rasulullah bukan untuk dihebohkan, oh aku mimpi Rasulullah, aku mimpi. Tak payah bercerita, cukup diri kita. Ya, tak payah bercerita, oh aku bermimpi Rasulullah begini. Tak payah. Itu untuk peribadi, bukan untuk disebarkan. Dan kalau seseorang itu mendengar dia bermimpi Rasulullah, tak salah dia benarkan dan tak benar pun tak apa. Ya, tak jatuh keluar daripada Islam. Jangan dia nafikan Rasulullah sudah. Kenapa? Pada zaman kita ini adalah zaman fitnah, orang yang menggunakan mimpi-mimpi sebagai hujah. Kebanyakan golongan yang dikategorikan kononnya keturunan Rasulullah. Ya, itu mereka gunakan untuk dijadikan hujah. Tetapi bila kita lihat penyelewengan dalam siri amalan. Baik, jadi hadis yang dibawa ini adalah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam siri berlainan dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Ya, dalam bab ini berlainan kerana Isra' Mi'raj itu digambarkan juga. Namun mimpi ini kita lihat bagaimana yang diceritakan oleh Bukhari dalam bab ini, yang dinampakkan dua malaikat itu membawa Rasulullah pergi ke neraka ataupun di satu tempat dan disaksikan bagaimana dirosakkan muka orang yang melakukan apa dia? Ini dia yang dikatakan, adapun lelaki yang engkau lihat rahangnya, lubang hidungnya dan matanya dicabik sampai ke tengkuk adalah orang yang keluar rumahnya pada pagi hari lalu menyebarkan kebohongan hingga terdengar ke penjuru kampungnya. Ya, macam kita lah, sekarang kita tak keluar tapi kita ada WhatsApp, kita sebar penipuan, kita sebar pergaduhan, kita sebar, ya, maka ini sifat yang akan diseksa oleh Allah. Na'udzubillah. Subhanallah, betapa dahsyatnya seksaan untuk pembohong. Namun mengapa kebanyakan manusia mempelekehkannya hingga mereka begitu mudah berdusta, padahal kebiasaannya berbohong termasuk dosa besar dan sifat paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, maka khuluqun abghada ila Rasulillah minal kadhib. Tidak ada akhlak yang paling lebih dibenci oleh Rasulullah melebihi suka berdusta. Ya, ini di antara perkara yang na'udzubillah kita minta lindunglah diri kita minta lindung anak-anak kita, ya, orang bawah jagaan kita daripada melakukan perkara yang begini, termasuk orang Islam semuanya. Dusta termasuk dosa besar, namun ada 3 bentuk yang dibolehkan demi kemaslahatan syariat, iaitu berbohong sebagai bentuk tipu muslihat dalam peperangan. Okey, ini tadi yang diharamkan namun dikeluarkan beberapa yang dibenarkan. Ada beberapa siri amalan yang asalnya haram tapi dibenarkan. Di antaranya inilah dusta. Ya, pada pelajaran lepas kita dah belajar, ya, apa lagi yang asalnya tak boleh tetapi dibenarkan, mengumpat, ya, ribah, ya, namimah ke apa, ya, yang mana kita mengumpat, bukan mengumpat, ribah lah, namimah. Dalam azhar dua tu, ya, melaga-lagakan. Namimah tak boleh, tetapi kita menipu untuk menghubungkan, maksudnya memberi cerita-cerita baik untuk menyelamatkan, itu dibenarkan. Baik, iaitu berbohong sebagai bentuk tipu muslihat dalam peperangan. Pertama, tipu yang dibenarkan di dalam peperangan. Yang kedua, berbohong untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Dan yang ketiga, berbohong kepada suami atau sebaliknya untuk menguatkan cinta kasih tanpa disertai unsur kezaliman. Ini pendapat Ibnu Syihab. Ya, ini di antara pendapat Ibnu Syihab. Okey. Ummu Kalthum binti Uqbah ibnu Abi Mu'aiz berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yammi khaira." Tidaklah dikatakan pendusta seorang itu mendamaikan manusia, berkata baik dan menyampaikan berita baik. Okey, ini di antara perkara yang menarik yang dibenarkan di dalam syarak. Okey, baik. Yang kelima, buah kejujuran. Kesan daripada kita jujur ni apa Allah akan bagikan.
Orang yang jujur itu dijamin menjadi orang yang beruntung dengan kejujurannya. Ia memetik banyak sekali kebaikan berikut beberapa keuntungan yang diraihkan. Orang yang selalu berusaha jujur dalam keadaan apa pun, ya. Dia selalu cuba nak jujurkan diri dia. Maka yang pertama, syurga. Orang yang jujur dijamin masuk syurga. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebajikan dan kebajikan itu akan menuntun ke syurga. Yang kedua, dicatatkan sebagai hamba yang senantiasa jujur, ya. Di mana orang yang jujur akan memperolehi kehormatan yang sangat luhur, iaitu dicatatkan di sisi Allah sebagai hamba yang senantiasa bersikap demikian. Ya, kenapa? Dalam periwayat hadis, kalau kita tengok jarah wa ta'dil oleh Imam Az-Zahabi, yang mana mengisyaratkan kepada kita dibahagikan lelaki-lelaki atau perawi-perawi hadis ini disebabkan nak melihatkan kejujuran mereka itu meriwayatkan hadis. Oleh kerana itu kedudukan hadis yang sampai kepada kita bukan sebarang. Ya, kerana orang yang meriwayatnya itu jujur. Ya, kalau kita pernah menyaksikan sejarah ulama-ulama hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan, sekali je kamu menipu, dah ditolak hadisnya dengan manusia. Tetapi setengah yang agak keras sedikit, kamu menipu binatang pun ditolak hadis dia. Ya, subhanallah. Terdapat perawi hadis yang begitu tegas. Ya, kita tipu, seorang tu tipu binatang. Meh, ini ada makanan. Kuda tu pun datang atau ayam pun datang. Zuk kita tangkap ayam tu. Tak dan ayam tu makan. Makan pun bukan, dia ingat makan untuk dibagikan jamuan. Maka ulama hadis, sebahagian ulama hadis menolak hadis orang yang menipu begitu. Dahsyat ya dengan binatang. Kalau dengan manusia lagilah. Kalau manusia dia dah mudah dia menipu, sekali pun cukup. Ya, ada dalam satu kisah, saya di zaman tabi'in, seorang perawi hadis tapi dia duduk dengan Raja Amirul Mukminin. Dan waktu itu Amirul Mukminin adalah suka bermain burung. Ya, bermain burung. Dan lelaki ini memang dikenali sebagai thiqah, dipercayai dalam meriwayatkan hadis. Orang ambil hadis dia. Memang menjadi rujukan hadis dia di antara orang yang dipercayai. Tapi itulah fitnah duduk di pintu gerbang istana, yakni bersama pemimpin-pemimpin besar. Lalu raja ni suka main burung kan, Lalu dia kata, Syekh, keluarkan satu hadis Rasulullah berkaitan dengan main burung. Kan? Lalu Syekh ni pun kata melalui riwayat begini-gini, sesungguhnya permainan yang diakui, yakni tidak lara, termasuk memanah, ya, kita lihat main kuda, main pedang, memanah dan bermain burung. Kalau lebih kurang begitu. Jadi atas dasar apa dia bagi? Kerana nak menggembirakan Amirul Mukminin. Maka Amirul Mukminin kata, ni bagi dinar tu bagi kat dia. Bagi. Ya. Sambil dia lalu tu, Amirul Mukminin lalu tu mengatakan, aku tahu itu bukan hadis. Subhanallah. Ya. Amirul Mukminin pun mahir bab hadis. Ya. Zaman dulu. Ya. Bab agama memang mereka mahir. Lalu semenjak kejadian itu, memang itu bukan hadis. Ulama ini hadis dia tidak diambil langsung. Tak ada ambil langsung. Disebabkan hanya satu hadis dia menipu. Ya, nampak tak tuan-tuan dan puan? Pasal kedudukan orang yang jujur dalam ilmu hadis ni bukan sebarangan. Ya, tiba-tiba ada pula mat-mat ya, minah-minah yang nak komplain dengan hadis-hadis Nabi. Ya, hafal Quran pun tidak, hafal bahasa Arab pun tidak, ya, hafal hadis lagilah jauh. Beriman dengan Allah dengan Rasul pun tak tahu cara dia bagaimana. Ya, tiba-tiba nak membicarakan, mempertikaikan hadis Nabi yang kedudukannya cukup dahsyat. Okey. Orang yang jujur akan memperolehi kehormatan yang sangat luhur, iaitu dicatatkan Allah sebagai hamba yang sentiasa bersikap demikian. Rasulullah bersabda, "Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa." Dan apabila seorang itu senantiasa bersikap jujur, nescaya ia dianggap sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Nampak tak? Siddiqa, orang yang jujur. Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq disebabkan jujurnya dia beriman kepada Rasulullah dan membenarkan risalah Rasulullah. Jadi kita ni bab ini boleh kita perolehi jika kita jaga elok-elok.
Yang ketiga, mendapat ketenangan. Kejujuran akan melahirkan kelapangan sanubari dan juga ketenangan jiwa. Pasal orang-orang yang jujur ni dia tak takut apa-apa, tetapi orang yang tak jujur ini yang sentiasa termasuk saksi-saksi yang tidak jujur, dia akan takut memanjang. Dia takut terbongkar, bab kata orang pecah telur tembelang. Ya, bila pecah telur tembelang, habis baunya sampai. Ya, jadi oleh kerana itu mereka tak senang tidur, tak resah, tak boleh, tak kenyang makan, tak berbagai-bagai tak lah. Ya, nak menceritakan jiwa mereka tidak tenang. Dia berpunca daripada jiwa. Jiwa tak tenang, segala-galanya takkan tenang. Terkait dengan kenyataan tersebut, Rasulullah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba riba." Tinggalkanlah apa-apa dapat membuatmu ragu dan beralihlah kepada apa-apa yang tidak membuat dirimu ragu. Ketahuilah bahawa kejujuran itu membuat ketenangan, sedangkan kebohongan itu membuat gelisah. Ya, ini di antara kaedah, ya, satu yang disebutkan terdapat dalam matan Arba'in ni, hadis 40 ini di antara hadis dia yang berkaitan apa? Berkaitan nak kenal benda tu betul ke tidak. Ya, benda tu betul ke tidak dari secara umum lah. Kalau hadis memang kena check, tetapi dalam bentuk bab dunia ni, termasuk bab makan minum, ya, kita tengok. Bila kita tengok, was-was aku nak makan, lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Jiwa kita ada satu. Dalam kita, apa dinamakan sanubari kita, fitrah kita tu ada. Kita dapat membezakan fitrah ni. Ya, tapi kalau kita redah, dia akan kita tempuhkan juga, kita tak layan fitrah kita, itu berbahaya. Itu akan menghalalkan semua benda yang haram. Jadi, kadang-kadang, tapi dia bukan was-was, ya. Kadang-kadang ada jenis yang was-was. Ya, was-was melampaui batas. Ya, was-was yang tidak ada klimaks, lagi membahaya. Okey, dia tengok benda ni, okey, misalnya halal ke haram ni, kan, boleh ke tak boleh, di saat itulah tinggalkan. Bila dah boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, ya, okey. Pasal macam kita sekarang, bagi saya, macam saya, kalau kedai-kedai yang mana ialah syarikat-syarikat yang non-Muslim tu, kalau dia jual ayam, bagi saya tak selesa. Ya, saya takkan beli kat situ. Saya lebih beli kepada orang Muslim. Kerana apabila dengan isu zaman sekarang, penipuan atas penipuan, ya, nampak sembelih tapi tak sembelih sebenarnya, ya, wallahualam. Kadang-kadang JAKIM tu main peranan, dalam halal dia tu main peranan sebenarnya. Yang keempat, mendapat keberkatan dalam mencari nafkah. Kejujuran akan mendatangkan berkat serta menambah kebaikan dalam mencari nafkah. Rasulullah SAW menegaskan hal ini dalam hadis yang diriwayatkan secara sahih. Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Atau qala hatta yatafarraqa. Fa inna sadaqa wa bayyana buriqa. Lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqqat barakatu bai'ihima. Dua orang melakukan transaksi jual beli dibolehkan melakukan khiyar. Khiyar ini, ya, memilih selama keduanya belum berpisah. Bila dah pisah tak boleh dah. Ya, apabila keduanya jujur dan terbuka, dia ikhlas, okey, barang ini dia cerita produk dia sebelum berlaku transfer tu, maka dia cerita dengan betul. Maka bila dia cerita dengan betul sampai dua-dua pihak, ya, dua-dua pihak, maka sampai transaksi itu selesai, maka nescaya transaksi itu diberkati oleh Allah. Jadi kalau jual beli begitu akan diberkati oleh Allah. Oleh kerana itu, apabila Rasulullah melihat seorang tu menjualkan tamar, di atas tu nampak cantik, bawah tak cantik, kan? Kerana orang akan ambil di bawah, bukan di atas, di bawah, kan? Maka di situ Rasulullah tegur. Kenapa? Bila seseorang itu melakukan transaksi yang begitu, yang tak sahih, maka dia hukumnya menyebabkan dalam siri perniagaan ini, dia tidak boleh merugikan salah seorang, dia tak boleh. Kalau ada merugikan, di situ ada perniagaan yang tidak halal, ya, yang dikatakan ghar, penipuan, maka tak boleh. Dia win-win, situasi win-win, ya, dengan jelas kemenangan, kebenaran itu. Okey. Dan bagaimana kalau kita beli jenis, kita beli barang, kan? Beli barang, dia tunjukkan dalam tempat itu, dalam misalnya Shopee, Lazada, apa lagi yang terdapat dalam ni, kan? Okey. Kalau barang itu ditunjukkan itu, maka tiba-tiba sampai kat kita kurang, kita apply, kita minta, dia tak bagi, maka dia berdosa.
Tapi kalau dia bagi balik, okey, selesai perniagaan tu baik. Okey. Begitu juga kalau kita mempersembahkan, menunjukkan barang-barang itu mesti clear. Ya, kuih-kuih ke apa ke, dia mesti clear dan terangkan jenis kuih dan apa isinya. Kalau boleh tulis menu ingredient tu sekali. Ya, tetapi kalau tidak, maka dia akan berkaitan dengan penipuan. Ya, na'udzubillah. Ya. Baik. Tetapi itu barang-barang biasa. Berbeza dengan emas dan perak. Okey, dua benda ni Rasulullah dah isytiharkan ya dan biyadin. Ya, dia mesti clear depan-depan dan perniagaan itu tidak boleh ditangguhkan. Ya dan biyadin. Tangan dengan tangan. Maksudnya mesti di cash kerana harga emas ini dia berubah, harga perak pun berubah dengan cepat. Oleh kerana itu dia diarahkan serahkan ya dan biyadin. Tangan dengan tangan. Okey, kemudian dihapuskan dosa-dosa dan kekhilafan. Ya, jujur dapat menghapuskan dosa-dosa hamba dan kekhilafan yang dilakukan. Allah menegaskan bahawa lelaki dan perempuan yang senantiasa jujur berperilaku benar akan mendapat keampunan dan pahala besar seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya lelaki dan perempuan muslim, lelaki dan perempuan mukminah, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar. Okey, yang benar tadi ya. Lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki yang perempuan dan perempuan yang suka bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Ini di antara sifat golongan yang terpilih. Allah sebutkan, jarang kita tengok ayat tu disebutkan lelaki perempuan, lelaki perempuan. Kerana asalnya hukum itu adalah bila disebut lelaki perempuan pun sama dikenakan. Kecuali dalam bab-bab ya seperti haji berkaitan dengan niqab, apa pakaian itu yang disebutkan dalam hadis membezakan. Namun dalam ayat ini dia perincikan nak menceritakan lelaki dan perempuan itu hukum dia sama. Ya, hukumnya sama dalam bab yang terpilih ini. Wallahu alam. Selesai kita dalam tajuk bab jujur. Sekarang kita masuk bab amanah. Bab amanah ada 9 bab. Maka kita mulakan bab yang pertama seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang memelihara amanah dan janjinya. Mengisyaratkan amanah adalah satu benda yang berat yang akan dipertanggungjawabkan. Allah Akbar. Baik. Keagungan amanah. Sedarkah kita selama ini bahawa yang pertama kita masuk bab ini, sedarkah kita selama ini bahawa amanah merupakan akhlak mulia yang agung? Yang mana banyak dalil membuktikan keagungannya seperti Allah menyebutkan sebagai salah satu sifat mukmin sejati dalam firman-Nya surah Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang memelihara amanah dan janji-janjinya serta orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang yang mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
Mukmin sejati adalah sosok yang bisa dipercayai dan jauh daripada sifat khianat kerana ia merupakan sifat orang munafik. Ya, kita sebagai seorang yang jujur, ya, kita bukan orang munafik, maka tunaikanlah. Ibu, tuan-tuan dan perempuan, ia satu benda yang agak sukar. Ya, kadang-kadang kita berjanji dengan orang, kita tak amanah. Ya, kita tak tunaikan janji kita. Ya, terutamanya berkaitan dalam masalah hutang. Misalnya ramai yang mengadu, ya, dia berjanji nak bayar hutang begini-begini, tak bayar hutang. Ya, sudahnya kita yang menadah tangan seperti orang kita pula yang meminta-minta. Ini di antara pengkhianatan. Ingat, orang yang berhutang, kamu tidak akan aman di dunia, di akhirat lagi tak aman. Jangan sangka kita boleh lepas di dunia. Ya, harta yang kita bagi satu sen tu pun, ya, bila kita tidak bayar hutang tu, kita akan dipertanggungjawabkan. Kalau Rasulullah sendiri tidak melakukan solat kepada orang yang berhutang, kalaulah roh orang yang berhutang tu tak boleh melepasi langit pertama, agak-agak dia boleh melepasi syurga ke? Boleh melepasi syurga? Takkan melepasi. Ya, sehingga selesai segala-galanya. Tuan-tuan dan perempuan, hutang boleh menyebabkan kita terkurung dalam neraka. Na'udzubillah. Ya, sedangkan kita ni amalan kita baik, hanya masalah hutang, sedangkan syurga menunggu kita, kita terkurung disebabkan hutang itu berkaitan dengan satu pribadi, satu orang ataupun satu company atau satu apa jugalah, tetapi berkaitan dengan seseorang. Itu pasal bila berkaitan dengan seseorang yang lain, urusan dengan Allah istighfar, alhamdulillah, tetapi dengan urusan dengan manusia ini kena tunaikan hak dia. Kita takkan lepas di akhirat. Ingat, takkan lepas sama sekali. Kalau Rasulullah tak solatkan, berarti tak ada doa Rasulullah yang baik untuk orang ini. Dah satu bab. Kalau roh itu tidak melepasi langit, sedangkan orang yang beriman semua melepasi langit, dia berhutang tak melepasi langit walaupun sedikit, agak-agak boleh melepasi syurga ke? Melepasi titian sirat ke? Tak lepas. Syurga takkan dapat. Allah akan bagi. Ya Ustaz, orang yang beriman, Allah akan bagi. Tapi masalahnya kamu dicelum dalam neraka sekuat selama-lamanya. Untuk berapa lama sampai takkan kita nak termasuk golongan orang yang terakhir masuk syurga. Satu bab yang perlu kita teliti dalam bab hutang. Tuan-tuan dan perempuan, jangan main-main dalam bab hutang ni. Ya, takut pada Allah. Kerana kita melihat ramai yang mengadu dalam bab-bab yang begini sampai menadah tangan, menyusahkan orang. Tapi orang yang berhutang, mudah-mudahan Allah ampunkan dia, Allah bagi darjat yang tinggi, dan mudah-mudahan dia termasuk dalam orang yang pernah bercita-cita nak menolong orang tu, yang seperti mana dalam hadis, orang yang mempermudahkan, kita permudahkanlah dia, mudah-mudahan Allah mudahkan kita di akhirat. Mudah-mudahan kita permudahkan tu, Allah permudahkan kita masuk syurga di akhirat. Ya, itu di antara perkaranya. Dan kita mengatakan ganjaran bagi orang yang berhutang, memberi hutang ini adalah setiap hari orang tu masih lagi tak bayar, ya, maka dia termasuk dalam sedekah yang kita lakukan. Berarti sabar, ya, dan kita sentiasa membuka untuk kita dapatkan balik, berdoa agar kita dapatkan balik hutang-hutang kita tu. Ya, berbahaya orang yang berhutang yang tak teringin nak bayar itulah, ya, yang jadi isunya. Tapi kalau ingin bayar, dicuba, maka di situ ada beberapa perkara hadis berkaitan. Mukmin sejati adalah sosok yang bisa dipercayai dan jauh daripada sifat khianat kerana merupakan sifat orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqin salasun, idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik ada 3: apabila berbicara berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila diserahi amanah dipercayai, ia dipercayai lalu ia berkhianat. Okey, ini di antara perkara sifat munafik, ya. Sifat munafik khana. Okey. Ini di antara perkara yang agak menariklah. Kalimah bahasa Arab kadang-kadang, ya, kita guna salah dalam bahasa kita, dia jadi makna dia tak berapa baik, kan. Okey, misalan saya bagi contoh lah, kan. Ya, khana ni maksudnya mengkhianati. Kadang-kadang kita tengok, kan, kat pasar-pasar ataupun kat restoran, ya, ada restoran khan. Dia khan, asalnya khana. Kita khanu, kan. Khan. Okey. Khan itu. Tapi dalam bahasa Urdu, bahasa Hindi, ya, itu kata Shahrukh Khan, apa, Amir Khan, Salman Khan, Khan, semua, kan. Maksud Khan pada waktu itu adalah macam raja. Seperti Kublai Khan, Genghis Khan, kan. Okey.
Tapi dalam bahasa Arab khan tu maksudnya tak baik. Ya khana. Ya khana ni maksudnya tak baik. Okey. Baik. Bukti lainnya atas keagungan sifat amanah adalah ia dan silaturahim agak berdiri tegak di tepi kiri dan kanan sirat, jambatan yang terbentang di antara neraka pada hari kiamat. Masya Allah. Orang yang mengkhianati amanah dan memutus silaturahim terancam jatuh ke dalam jurang neraka Jahanam. Adapun orang yang menunaikan amanah, menyambung silaturahim akan dimudahkan ya untuk menyeberangi sirat. Baik. Menarik? Okay. Rasulullah bersabda, amanah dan silaturahim akan diutuskan untuk berdiri tepi dan kiri kanan sirat. Lalu golongan yang pertama di antara kalian akan melintasi secepat kilat. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini pula bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan suatu seperti halnya kilat? Beliau menjawab, tidakkah kalian memperhati bagaimana cahaya kilat datang dalam pergi sekejap? Seperti itulah kecepatannya. Kemudian golongan selanjutnya berjalan secepat tiupan angin dan golongan selanjutnya cepat terbang seperti burung. Kecepatan tiap-tiap golongan berbanding lurus dengan amalan-amalan mereka. Adapun aku, Nabi, kalian akan berdiri di atas sirat seraya berkata, Ya Allah, Ya Tuhanku, Ya Rab, Salim, Salim. Selamatkanlah dia. Semakin lama amalan-amalan setiap hamba semakin melemah. Hingga seorang yang bisa menyeberangi dengan merangkak, sementara keduanya tepi sirat bergantung banyak besi pengait, mengaitkan siapa saja yang diperintahkan. Sebagai manusia selamat darinya, sebahagian manusia selamat darinya dan sebahagian lainnya terlempar ke dalam neraka. Abu Hurairah berkata, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, jarak untuk bisa sampai ke dasar neraka Jahanam adalah sejauh perjalanan selama 70 tahun. Okey, baik. Subhanallah. Okey, hadis ini diriwayatkan Muslim. Agak menarik dalam hadis ini. Ya. Okey, hadis ni sebahagian yang atas saya tak perasan. Ya, saya banyak pada bahagian yang bawah. Rupanya bahagian yang atas ini amat penting. Amat penting. Oleh kerana itu, ya, nampak tak bila kita terlepas pandang, kita agak tak berapa mengambil perhatian, maka kita rugilah. Di mana kita lihat, ya, amanah dan silaturahim akan diutuskan berdiri di tepi kanan dan kiri sirat. Titian sirat adalah satu titian yang menggerunkan. Yang di dalam hadis menceritakan bagaimana seseorang yang beriman ini akan merentasi titian sirat. Tuan-tuan dan perempuan, neraka dah masuk dah orang-orang kafir. Mereka kategori yang masuk kekal abadi. Namun orang-orang yang beriman kategorinya dua. Ya, kategorinya dua, munafik termasuk ahli bid'ah, maka mereka telah diasingkan sebelum pergi ke titian sirat. Ini disebutkan di dalam surah Al-Hadid. Ya, surah Al-Hadid. Allah pisahkan munafik dan muslim. Kemudian yang menarik sekali, Allah dah istiharkan melalui malaikat, mengistiharkan bahawa nun di sana ada syurga. Okey, di sana ada syurga. Maka oleh kerana itu orang semua bergegas nak pergi, orang munafik pun bergegas nak pergi. Tiba-tiba orang munafik terhadang, ya, terhadang dengan satu bentuk seperti cermin yang mana nak pergi tak boleh, ya, nampak orang beriman bercahaya semua, mereka tak boleh pergi dan akhirnya mereka keluar dari pintu bahagian belakang kerana nampak cahaya, mereka sangkakan syurga atau tempat yang baik, bila masuk terus masuk dalam neraka. Okey, nampak tak? Dua golongan ini telah pun berada dalam neraka. Tinggal orang yang beriman. Namun kategori orang yang beriman itu berbeza-beza. Kategori kita ni seperti mana di dunia berbeza-beza di akhirat. Cuma di akhirat nanti baru jelas siapa dia. Hari ni walaupun kita ni seorang yang nampak, alamak saya bukan orang yang kuat, amalan soleh lah apa kan. Tak apa tuan-tuan dan perempuan, berusaha. Ikhlaskan diri kita dan berusaha. Manalah tahu kot-kot dengan usaha keikhlasan kita menyebabkan kita mendapat darjat yang tinggi. Dan bukan seorang ustaz atau orang yang pakai jubah dan serban itu dah pasti untuk dapat perjalanan yang terbaik. Tidak dinafikan di kalangan ustaz-ustaz ada maklumat. Ya, tetapi bukan itu menjaminkan mereka. Okey? Maka bila mereka berada di titian sirat, yang berbagai kaul hadis yang menceritakan bagaimana kedudukan titian sirat.
Pertama, kawasan itu memang gelap, memerlukan cahaya, dan dalam surah Al-Hadid telah diceritakan bagaimana cahaya itu diberikan. Termasuk dalam surah Al-Tahrim menceritakan bagaimana cahaya itu diberikan. Okey, kemudian apabila titian sirat sehinggakan kaul sebahagian ulama mengatakan sekecil titian sirat itu seperti sehelai rambut dan tajamnya seperti sebilah pedang. Ya, namun saya belum jumpa hadis-hadis yang begitu, cuma qaul. Dan apa yang paling penting ianya titian yang mesti dilalui oleh orang-orang Islam, orang yang beriman mengikut amalan-amalan mereka. Kerana titian sirat ini bergantung kepada amalan-amalan yang besar atau yang baik ataupun tidak yang diterima oleh Allah. Dia akan lihat. Okey, pertama dalam yang berkaitan dalam hadis ini, amanah dan silaturahim akan duduk. Dia memainkan peranan. Kita ni kalau nak lalu titi, kita memerlukan pegang. Kan? Pegang kiri kanan tu nak pegang. Dan amanah dan silaturahim ini menjadi tempat pemegang orang, seolah-olah menjadi tempat pemegang supaya tidak jatuh ke kiri dan kanan sampai ke hujung. Apa-apa pun yang paling penting akidah kena betul, ya, tauhid kena betul. Okey. Kemudian orang yang ada iman, dia akan menyaksikan titian ini besar. Dan dia mempunyai cahaya yang besar. Itu yang Rasulullah kata kelajuan kilat, zoom. Laju. Zoom. Ya. Yang budak duk cerita-cerita apa yang the splash apa ke dia, ya, the flash, zoom, laju kan. Okey, laju, zoom. Itu amalan, dan ini yang menarik sekali kalau kita lihat rentetan hadis itu mengatakan, ya, sehingga orang yang paling akhir itu berjalan, ya, lampu dia hanya sedikit sahaja, ya, sampai merangkak tu. Okey, merangkak. Seorang yang hanya bisa menyeberangi dengan merangkak. Sementara kedua-dua tepi titian sirat ada besi-besi yang mengait. Tak ada pembantu-pembantu seperti mana amanah dan silaturahim tu. Nampak tak? Ya. Subhanallah. Laju seperti kilat dan jalan itu nampak besar dan cahaya. Dia tiga. Cahaya sebesar-besarnya dan titian sirat menjadi besar dan kelajuannya seperti kilat. Subhanallah, ya. Itu mengikut amalan. Itu pasal tuan-tuan dan perempuan, bila kita bicarakan percepatkan di akhirat, ini di antara tempat-tempat yang dipercepatkan. Jadi mengikut amalan-amalan masing-masing, ada yang laju seperti kuda laju, ada yang laju seperti burung, ada yang laju seperti angin, dan ada yang di situ berjalan yang teragak-agak, ada yang nak jatuh, dan ada yang merangkak. Dan merangkak ini merupakan satu perkara yang menggerunkan. Itu yang kita katakan dalam bab hutang tu tadi. Kalau kita boleh masuk syurga cepat, tiba-tiba kena merangkak. Dan merangkak tu bukan senang. Perjalanan yang begitu jauh. Dahsyat, ya? Amalan soleh kita ini, pertama bermula dengan beriman kepada Allah dengan cara betul. Beriman dengan rukun iman cara yang betul. Maka dia akan mempercepatkan jika tidak ada halangan. Dan kita menyaksikan sehingga ada di antara orang yang paling cepat yang dikatakan muhajirin. Ya, muhajirin, fuqara'ul muhajirin. Mendahului orang lain selama 40 tahun. Berarti laju dia pergi. Ya, dia masuk syurga di antara orang yang terawal. Subhanallah. Mudah-mudahan kita masuk di kalangan mereka. Amin. Ya. Kemudian bila mereka dah merentasi mengikut amalan masing-masing, ya, selepas titian sirat ada satu lagi yang menghalang kita. Titian sirat itu satu bab, di bawah tu neraka yang dikait. Siapa yang ada dosa dikait, dia diletakkan dalam neraka. Tuan-tuan dan perempuan yang merangkak tak merangkak, yang terus diletakkan dalam neraka berapa lama, wallahu alam, ilmu di sisi Allah, hanya rahmat Allah yang kita harapkan. Masalahnya diseksa. Itu masalahnya. Orang mengumpat, orang yang ni, orang semua diseksa. Na'udzubillah. Okey, tak apa, kita lepaslah, kan. Okey. Bayangkan kalau orang yang laju tu zoom sampai satu tempat sebelum masuk neraka syurga tu ada Al-Qantarah. Dinamakan Al-Qantarah. Al-Qantarah ini adalah satu tempat yang terakhir untuk dihitungkan kita.
Tuan-tuan dan perempuan, bermula kita berada di mahsyar, kita dibangkitkan sampai ke situ, semua penapisan. Selagi ada dosa ataupun kesalahan, maka kita tetap akan dihisap di sana. Nak diselesaikan sampai dalam neraka dah lepas. Alhamdulillah aku dah lepas. Ada pula Al-Qantarah. Orang yang laju pun bila sampai ke Al-Qantarah dia kena. Tahan dulu. Yang nak ditengok ada tak perjanjian dia di dunia dahulu. Apa dia? Ya, pukul bala pukul. Di situlah. Pukul bala pukul. Tarik rambut balah tarik rambut. Ya, menyakiti orang dengan bentuk-bentuk kecederaan ataupun bentuk-bentuk yang nak dibalas, kisas. Maka di situ akan berlaku. Oleh kerana itu Rasulullah kata maafkan. Ya, banyak hadis dan banyak ayat Quran, fa'fu anhum, maafkan mereka. Takkanlah sebab tarik telinga saya, aku akan balas kamu di akhirat. Jangan, tuan-tuan dan perempuan. Sedangkan kita ni boleh masuk syurga dengan cepat disebabkan itu. Aduh, tertangguh kita nak masuk syurga. Sedangkan teknikal je. Alah, sekadar maki hamus, sekadar tarik telinga, sekadar tumbuk ke. Ya, nak balas di akhirat, tuan-tuan dan perempuan, maafkan. Siapa yang mendengarkan, bab ini maafkanlah perkara-perkara yang lalu. Ya, jangan berdendam, tinggalkanlah. Dah, aku nak lepas di kantara. Bayangkan kita dah boleh masuk syurga, tiba-tiba, aduh, aku dah janji nak balas di akhirat. Maka kena tunggu. Masalahnya kita tak tahu dia tak lepas lagi. Kalau sign dengan kita lepas, alhamdulillah. Ya, balaslah kat situ, tak menjadi masalah. Tetapi sekarang dia kat neraka ke, atas titian sirat ke, atau bagaimana? Nak tunggu pula kalau 1 minit, tak apa. Sekarang ni berapa lama? Sedangkan syurga dah ada di depan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, maafkan. Okay? Kita belajar hari ini untuk memaafkan orang. Sabarlah. Mudah-mudahan Allah bagi kita yang terbaik. Ya, Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang terpilih. Ya, dan memasuki syurga melalui titian sirat dengan senang dan mudah. Yang penting sangat ya. Dalam hadis ini begitu menarik. Apa yang kita dapat tahu bahawa kita kena bersiapkan dengan sifat amanah dan silaturahim kerana dia ada di kiri kanan kita di mahsyar, di titian sirat nanti. Dan kedua, kita lihat juga dalam bab ini bahawa orang dalam siri melintasi titian sirat, amalan memainkan peranan penting, terutamanya masalah tauhid, masalah akidah mesti jelas. Kerana dia akan mempercepatkan kelajuan dan kemuncak kelajuan ini yang Rasulullah kata kecepatan seperti kecepatan kilat. Zoom, maju. Dan mudah-mudahan ya bila saya membaca ni tuan-tuan dan perempuan terus katakan amin, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini ya. Lepas ni bila dengar tak kiralah ustaz-ustaz mana menceritakan kebaikan, syurga, bab-bab macam ni, kata ya Allah jadikan aku di kalangan yang begini. Ya, bila sebut bab neraka minta lindung kepada Allah, ya Allah jangan jadikan aku di kalangan orang yang begini. Penting sangat. Ya. Kemudian sehinggakan berjalan secepat terbangnya burung, laju. Ya, laju. Okey. Kemudian yang Rasulullah kata, adapun para nabi maka mereka akan berdiri di tengah-tengah itu. Lalu dikatakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, ya Rabb sallim sallim, Tuhan selamatkan. Dan diceritakan juga orang yang banyak dosa. Ya, siapa yang lambat masuk syurga tu melalui titian sirat, berarti orang ni banyak dosa lah. Dia jadi lambat sehinggakan penyangkut berada. Dia mengikut amalan-amalan. Dia menariklah dalam bab-bab ini. Menarik. Dia amalan tu memang Allah jadikan dia boleh kenal orang ni apa dosa dia, tarik. Apa dosa dia, tarik. Macam kita lah buat penapisan. Kalau orang nak hantar telur tu, dia tapis tu, dia guna alat tu, telur yang besar sini, telur yang kecil sini kan. Dia keluarkan. Begitulah di sana. Dan Abu Hurairah mengatakan, ya, Rasulullah mengisyaratkan antara puncak neraka jahanam sampai ke bawah itu 70 tahun. Tuan-tuan dan perempuan, 70 tahun. Waktu kita jatuh dari neraka jahanam 70 tahun, maksudnya dari baby sampai kita dah terbongkok-bongkok ni, ya, baru nak sampai. Berarti azab lah kita duduk. Mula takut. Bila nak jatuh ni? Setengah orang yang duk main apa yang nak main tu. Ya.
Bila dia lepas tu rasa takut, zoom jalan-jalan tu kan. Ya. Waktu nak sampai tu, bila nak sampai, bayangkan kita jatuh tu 70 tahun. Agak-agaknya macam mana tu? Bangun tidur lah, tak sampai-sampai lagi. Itu tak apa, tapi masalahnya nak menyampai ke bawah tu seksa. Dan minta lindung kepada Allah. Kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada menjadi ahli neraka yang tercela ini. Dan kita minta lindung kepada Allah supaya Allah menyelamatkan kita daripada titian sirat. Dan kita minta Allah mempermudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat dan masukkan syurga dengan mudahnya. Wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah silap daripada saya sendiri, dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan mendapat manfaat yang besar, dan saya doakan untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan dimasukkan syurga dengan mudah. Amin ya rabbal alamin, dan dijauhkan dari neraka dan dipermudahkan di atas titian sirat. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.